Oh, boleh eh? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin al-aqal. Amma ba'du. Adapun selepas daripada itu, yakni selepas daripada memuji Allah Ta'ala dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, kata Imam An-Nawawi, faqad ruwina, maka sesungguhnya kami riwayatkan, an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka sesungguhnya kami riwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, daripada jalan yang banyak, maksudnya dengan sanad yang banyak, dengan rantaian sanad yang banyak. Maksudnya bukan hanya kita kata satu riwayat, bukan satu riwayat, tetapi riwayat yang banyak. Biriwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat-riwayat yang berbagai-bagai, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Man hafidha ala ummati 40 hadithan, sesiapa yang menyampaikan ataupun memberikan kepada umatku 40 hadithan, 40 hadis, min amri diniha, berkaitan dengan urusan agama. Jadi ini satu perkara yang besar, iaitu kata Sayyidina Nabi SAW, sesiapa yang menyampaikan. Hafizah ni kalau mana asal bermaksud jaga. Maksudnya kita bagi hadis itu sampai dekat umat, kita tulis kitab, kita karang kitab, kita photostat kitab, tak kira lah apa pun. Yang penting apa yang kita lakukan itu dengan bertujuan untuk menyampaikan 40 hadis. 40 hadis yang berkaitan dengan agama kepada umat manusia. Apa kelebihannya? Ba'athahullahu yaumal qiyamati, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan dia pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha wal ulama, bersama dengan golongan para fuqaha dan golongan para ulama. Maksudnya ini kelebihan menyampaikan 40 hadis Nabi SAW. Sebab itu Ustaz nak sebut kepada anak-anak sekalian lah, hadis 40 Imam Nawawi ni kena baca, kena belajar bagi habis. Dan kita bukan takat belajar habis, nanti satu masa kita kena ajak orang, kita sampaikan hadis ini kepada anak murid kita pula di masa akan datang. Tak kiralah, mungkin hadis 40 ni ataupun 40 yang lain, tak kisahlah. Macam kalau kamu tengok bawah ni yang Ustaz kumpulkan 40 hadis Syekh Omar Hashim, itu juga 40 hadis. Kemudian yang kedua, yang pertama sebelum daripada itu 40 hadis qudusi. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan 40 hadis Nabi SAW kepada umat manusia. Maka kelebihannya adalah di hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersama dengan fuqaha dan juga ulama. Ini kelebihan yang cukup besar. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif, tetapi seperti mana kata para ulama, hadis dhaif itu diamalkan dalam bab fadhailul amal. Kita amalkan dalam bab fadhailul amal. Jadi satu jaminan, iaitu dibangkitkan dengan fuqaha dan juga ulama. Ini merupakan satu penghormatan. Sebab bila kita bangkit dengan mereka, bermaksud kita akan bersama dengan mereka. Bermaksud kita akan bersama dengan mereka dan insya-Allah akan masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan mereka. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman, Allah Ta'ala akan bangkitkan di hari kiamat nanti faqihan, sebagai seorang yang faqih, sebagai seorang yang alim, yang faqih, yang aliman, yang faqih, yang faham dan juga alim, seorang yang alim. Faqih ni, apa maksud faqih? Jadi faqih ni, kalau biasa kita ada dengar hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu hadis yang kita dengar. Sesiapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepadanya, maka diberikan kepada kefahaman dan perkara agama. Jadi biasa hadis ini dimasukkan dalam kitab-kitab fiqh. Nah, abang kata apa? Sesiapa yang mempelajari hukum-hukum fiqh,
itu menandakan bahawasanya Allah Ta'ala nak memberikan kebaikan kepadanya. Pasal apa? Kerana ibadah yang kita lakukan hanya akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau ibadah itu sah. Ibadah itu nak sah, nak buat macam mana? Mesti menempati rukun, mesti menempati syarat. Maka segala rukun sembahyang, syarat sembahyang, rukun wudu dan sebagainya, puasa, macam-macam lah jenis-jenis ibadat tu, semuanya itu dipelajari dalam ilmu fiqh. Jadi bila kita belajar, kita faham, ibadah kita diterima. Bila ibadah kita diterima, itu menandakan bahawasanya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepada kita. Sebab itu kalau orang ni dia tak erti hukum fiqh, dia tak erti hukum fiqh, itu merupakan satu kecelakaan. Pasal apa satu kecelakaan? Sebab bila dia tak erti hukum fiqh, macam mana dia nak beribadah kepada Allah? Dan hari ini banyak berlaku, minta maaf cakaplah, kadang-kadang masa mengaji ni dia tak ambil berat agama. Main dekat nak pencin, bila pencin baru kalut nak mengaji agama. Yang malangnya apa lagi? Bila mengaji agama, tiba-tiba mengaji, tengok-tengok rupa-rupanya sembahyang hak dulu tak sah. Pasal apa tak sah? Sebab mungkin bacaan Fatihah tak betul. Mungkin bacaan-bacaan yang sembahyang, mungkin rukun-rukun sembahyang tak sempurna. Bila rukun tak sempurna, bila rukun tidak sah, bermaksud ibadat itu tidak sah. Bila ibadat tidak sah, bermaksud ibadat itu tidak diterima. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab umur pencin baru nak mengaji hukum agama. Sedangkan yang kata ilmu agama ni, dia dikatakan fardu ain. Apa maksud fardu ain? Iaitu kewajipan yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Maksudnya siapa-siapa yang mukallaf, siapa-siapa yang berakal, yang tak gila, maka dia wajib mengaji. Dia wajib kena ketahui. Kalau dia tak tahu, dia berdosa. Dia tak tahu, dia berdosa. Itu yang pertama. Yang keduanya, maksud tafaqquh fid din ataupun faqih fid din ini apa dia? Iaitu sesuatu meyakini tentang kebaikan hukum agama. Maksudnya di saat dia sembahyang, dia kena yakin, dia yakin bahawasanya sembahyang itu merupakan perkara yang terbaik, ibadah yang terbaik. Bila dia wudu, dia akan yakin itu merupakan sesuatu yang terbaik. Jangan dia sembahyang tapi dalam hati pun, sembahyang ni bagus ke? Sembahyang ni elok ke? Sesuai ke? Tak sesuai ke? Tak ada begitu. Dia mesti yakin. Ini berdasarkan kepada asbabul wurud, ataupun sebab kepada datangnya ataupun lahirnya hadis tersebut. Contoh dia bagaimana? Ini kamu boleh tengok dalam buku hak Ustaz tulis, hak yang Syekh Umar Hashim tu, yang Rasulullah bersabda tu. Jadi satu ketika bila Nabi kita menawan kota Mekah, Nabi kita mendapat perkhabaran bahawasanya penduduk Hunain sedang bersiap sedia untuk nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi menyerang Mekah, Nabi menawan kota Mekah, penduduk Mekah masuk Islam. Bila Nabi mendapat perkhabaran kata penduduk Hunain bersiap sedia untuk nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun buat persiapan pergi serang mereka. Pergi serang mereka. Sebab Nabi tak mau perang dalam kota Mekah, sebab Mekah merupakan tanah haram, pergi perang di sana. Bila perang dengan kehendak Allah Taala, akhirnya Nabi menang. Bila Nabi menang, maka dapat merampas harta rampasan perang yang banyak. Dapat merampas harta rampasan perang yang banyak. Jadi bila dapat harta rampasan perang yang banyak, maka Nabi kita pun bahagi-bahagikanlah harta rampasan perang tersebut kepada sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan tadi. Yang jadi masalah di sini ialah Nabi bagi harta rampasan perang yang banyak kepada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Manakala sahabat Nabi yang datang daripada Madinah, mereka ni tak dapat, ataupun dapat dengan jumlah yang sangat sikit. Kalau kita fikir betul-betul, kita tengok secara zahir, Nabi tidak adil. Sebab apa Nabi tidak adil? Sebab penduduk Mekah Nabi bagi banyak, hak Mekah Nabi bagi sikit, ataupun Nabi tak bagi langsung. Jadi timbul cakap-cakap daripada kalangan Ansar, Rasulullah ni dah pun mengutamakan adik-beradik dia hak Mekah. Dulu masa Rasulullah lemah, Islam lemah, kita tolong, kita bantu. Tapi sekarang bila Islam dah kuat, Nabi lupa jasa kita. Nabi dah utamakan adik-beradik dia. Dia sebut dengan kroni zaman lah. Memang zahir nampak tidak adil. Zahir nampak. Bila cakap-cakap ini timbul ataupun sampai kepada pengetahuan Nabi SAW, maka Nabi pun memerintahkan golongan Ansar berhimpun. Maka Nabi pun menyampaikan ucapan kepada golongan Ansar. Maka Nabi sebutlah beberapa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan Ansar. Lalu Nabi sebut lagi. Kata Nabi, apakah kamu tidak redha orang Mekah, penduduk Mekah, balik ke Mekah dengan binatang, kambing, unta, kaldai, harta rampasan perang lah.
balik ke Mekah dengan binatang ataupun dengan harta rampasan perang. Kamu penduduk Madinah balik ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu baru sahabat terfikir, rupa-rupanya depa lebih hebat. Sebab kalau kita fikir logik, bila Nabi berjaya menang kota Mekah, boleh tak Nabi nak duduk di Mekah? Mesti boleh. Rumah Nabi ada. Apa masalahnya? Bahkan Nabi dah perintah kota Mekah dah. Orang Mekah dah tunduk dah kepada Nabi. Nabi dah boleh ambil hak mana dia nak ambil, dia boleh buat. Tapi Nabi ni balik ke Madinah. Maknanya orang Madinah ni dapat sesuatu yang lebih besar, yang lebih hebat daripada apa yang didapati, yang diperolehi oleh penduduk Mekah. Masa tu orang Ansar pakat teriak, menangis. Lalu kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Tuhan nak berikan kebaikan kepadanya, Tuhan bagi dia faham perkara agama. Kemudian kata Nabi, innama ana qasim, aku ni tolong bahagi-bahagikan saja. Aku seorang pembahagi saja. Hakikat yang menentukan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Apa yang aku buat perintah Allah. Allah itu Maha bijaksana. Allah itu Maha mengetahui. Bila Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengetahui, tentulah sesuatu hukum yang telah pun ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah SAW adalah terbaik. Ini dikatakan tafaqquh fiddin tadi ni. Yang dikatakan faqih fiddin ni. Faqih ni bukan sekadar dia mengetahui hukum hakam agama, bukan sekadar dia tahu hukum hakam agama, tetapi dalam masa yang sama dia meyakini bahawa hukum agama merupakan hukum yang terbaik. Kenapa terbaik? Sebab datang daripada Tuhan. Allah yang Maha bijaksana. Hari ni contoh, kita umat manusia diuji dengan kebijaksanaan. Tuhan bagi kemudian kepada kita, Tuhan bagi cerdik. Ini ujian. Kenapa ujian? Kadang-kadang manusia bila dia cerdik tak ada jawab, dia tak mau ikut hukum Tuhan. Bab aurat tak mau nak ikut, bab pergaulan tak mau nak ikut, bab keluarga tak nak ikut cara Islam, bab masyarakat tak mau ikut cara Islam, bab negara pun tak mau ikut cara Islam. Tu yang peringkat Tuhan kata judi haram, dia bagi lesen, bagi halal bang. Pasal apa dia gitu? Kerana kita guna akal. Kita melihat dengan akal kita, bila kita bagi lesen, orang dapat pekerjaan, ini boleh membantu orang untuk mendapat hasil pendapatan, boleh sara anak bini. Nampak tak? Dia guna akal. Padahal hukum Tuhan ni dia main daripada Allah. Bila main daripada Allah, orang yang beriman ni dia memang kalau Tuhan yakin mesti baik. Mesti baik benar. Ini Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha bijaksana. Mana mungkin Tuhan yang Maha bijaksana mensyariatkan kepada kita satu hukum yang tidak sesuai, yang tidak baik ataupun yang bersifat cacat, wal'iyadzubillah. Tak mungkin akan berlaku demikian. Ini dikatakan tafaqquh fiddin. Ini maksud may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kita faqih itu bukan sekadar kerti hukum, tapi dia yakin. Ini kadang-kadang ada orang dia hukum pandai, tapi dia tak yakin. Contohlah ni, kita sebut masalah ekonomi sebagai contoh. Orang merujuk kepada ekonomi barat. Itu yang bermuamalah dengan riba dan sebagainya. Riba dah jadi biasa sekarang. Rasuah dah jadi biasa sekarang. Pasal apa? Sebab dia tidak tafaqquh fiddin. Dia tak tafaqquh fiddin. Jadi di hari kiamat nanti, mengikut riwayat ini, sesiapa yang menyampaikan 40 hadis kepada umat manusia, walaupun dia orang biasa, awam macam kita, tapi Tuhan akan bangkitkan dia bersama dengan golongan faqih, dengan golongan alim, orang yang reti hukum hakam. Maksudnya hebat. Sebab itu nanti satu masa nanti kamu kena ajak hadis ni. Kena ajak hadis ni. Bila masyarakat kena sampaikan 40 hadis kepada Nabi. Tak kiralah gunalah kitab apapun. Yang penting 40 hadis kamu sampaikan kepada umat manusia. Paling kurang. Maksudnya apa? Sebelum kita mati bertemu Allah, kita sudah pun memiliki satu tiket. Apa dia? Satu jaminan bahawa insya-Allah kita dibangkitkan dengan orang yang alim. Kita dibangkitkan dengan orang yang faqih. Kita dibangkitkan dengan golongan para ulama, para fuqaha. Wa fi riwayat Ibnu Darda, dan pada riwayat Imam sahabat Nabi yang nama Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan aku pada hari kiamat, lahu baginya pada kiamat, syafi'an, yakni akan memberi syafaat. Di hari kiamat nanti kata Nabi, aku nak bagi syafaat dekat dia. Wa syahida, dan jadi saksi. Saksi ni macam mana? Dalam Al-Quran Tuhan sebut, wajibna bika ala haula'i syahida. Kami akan bawa kamu wahai Muhammad menjadi saksi kepada umat manusia.
Maksudnya macam mana? Dengan penyaksian Nabi Muhammad, manusia masuk syurga. Dengan penyaksian Nabi Muhammad, manusia akan masuk neraka. Dengan Nabi saksi jadi saksi itu, orang masuk syurga. Dengan Nabi jadi saksi, orang masuk neraka. Tapi bagi orang yang menyampaikan 40 hadis kepada umat ni, maka kata Nabi, aku akan jadi saksi untuk dia, bagi dia masuk syurga. Lahu ni kalau kamu jumpa dalam kitab-kitab, istilah lahu merujuk kepada kebaikan. Kalau keburukan, alaihi. Dia ada beza. Lahu dengan alaihi. Jadi kalau kita tengok bahasa kita ada wa kuntu lahu, bermaksud Nabi janji bahawa akan memberikan kebaikan kepada orang ni di hari kiamat. Dalam bentuk apa? Syafi'an, lagi syafaat dekat dia. Syafaat ni macam-macam lah. Daripada syurga naik kepada syurga yang lebih tinggi, daripada neraka kepada syurga, daripada neraka yang lama dalam neraka kepada disegerakan keluar daripada syurga, daripada neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga. Macam-macam bentuk syafaat. Jadi Nabi akan bagi syafaat, dengan arti Nabi akan menolong dia. Bukan takat tu, wa syahidaka akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan dengan kita berkat menyampaikan 40 hadis kepada umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi kita Muhammad untuk memberi syafaat kepada kita dan menjadi saksi kebaikan untuk dimuliakan kita di kiamat nanti, insya-Allah. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dalam riwayat Imam sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, qila lahu, dikatakan kepadanya, maksud di hari kiamat nanti akan ada satu surah kata kat dia, apa dah? Udkhul min ay abwabil jannati syi'ta, masuklah ke melalui mana-mana pintu syurga yang kamu suka. Maksudnya akan dipersilakan kepada dia untuk masuk syurga. Masuk syurga, masuk pintu mana tak apa, pintu ni tak apa, pintu ni tak apa, pintu mana tak apa. Syurga ada berapa pintu? Ada 8 pintu. Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Pintu syurga ada 8 pintu. Ada nama Ar-Rayyan dan sebagainya lah. Rayyan untuk orang yang puasa. Tapi ada pintu lain yang mana kata Nabi, dia itu akan masuk melalui pintu tersebut orang yang sembahyang, macam-macam lah. Tapi orang yang menyampaikan hadis ni 40 hadis Nabi ni, dikatakan kepada dia, masuk malaikat lah, kata ada di kiamat nanti, masuk pintu mana tak apa, boleh masuk ke mana pintu pun. Ini satu penghormatan, macam orang rumah kita lah. Orang rumah kita masuk ke pintu depan. Tapi kalau orang tu boleh masuk ke pintu dapur, maksudnya dia tu adik-beradik, keluarga kita, dia special dengan kita. Bila dia special, okey, dia boleh masuk ke pintu dapur. Sebab special. Maksudnya di sini adalah apa dia? Orang yang menyampaikan 40 hadis Nabi ni, dia akan dapat satu keistimewaan. Apa dia? Akan dipersilakan masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia kenaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi syuhada. Dia akan ditulis di kalangan para ulama dan dikumpulkan pula bersama dengan para syuhada. Dia ni golongan ulama ni, yang ulama. Kita kena faham. Bila sebut ulama di sini, bermaksud ulama akhirah, ulama yang baik, bukan ulama jahat. Ulama dia ada ulama baik, ada ulama yang jahat. Tapi maksud di sini lah ulama yang baik. Ulama yang Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak waris Nabi macam mana? Dia menyampaikan 40 hadis Nabi kepada umat manusia. Bukan senang. Bukan sebenarnya yang mudah. Tambah kamu lah ni umat muda ni, tumpang orang kata apa, otak tengah duk kuat, kena hafal hadis ni. Tumpang otak kuat. Jangan jadi macam ustaz ni. Ustaz dah bila naik umur tua ni, hafal tak ingat lah. Maksudnya hak duk ingat lah ni hak hafal zaman muda dulu. Hak hafal umur tua ni, hafal hari ni tak ada 2 minit, tak ada 5 minit, lupa dengan ayat tu. Ini yang pepatah kata apa? Menghafaz ketika muda ibarat mengukir di atas batu. Maksudnya bila dia lekat saja dia pasti hilang. Manakala menghafal ketika usia tua ibarat mengukir di atas ayat. Memang mudah ukir ayat, mudah, tapi cepat lupa, dia cepat habis. Jadi kamu ni, tumpang kamu umat muda ni, ambil perhatian ni. Tapi itu Nabi kata apa? Syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Ini peringatan. Ustaz dah rasai dah. Ustaz dah rasa dah. Bila kita umur tua ni, kita dah tahu, dah rasa menyesal dah. Zaman muda dulu sepatutnya banyak benda kita boleh mengaji, banyak benda kita boleh belajar, banyak benda kita boleh hafal. Tapi banyak masa yang telah pun diabaikan, menyebabkan bila main usia tua dah tak boleh nak buat dah, menyesal. Kamu tumpang usia muda ni, ambil kesempatan ni, ambil kesempatan betul-betul. Bukan sekadar kamu menyampaikan 40 hadis Nabi kepada umat, tetapi dalam kepala kamu memang ada 40 hadis Nabi sekurang-kurangnya. Kau kena hafal.
wattafaqal al-hufaz, dan bersepakat para hufaz. Hufaz ni merujuk kepada ulama-ulama hadis, hafiz, ala annahu hadithun dhaif, mengatakan bahawasanya dia merupakan hadis yang dhaif. Wa in kathrat turuqhu, sekalipun banyak riwayat, walaupun sekalipun banyak jalan kok ni, macam-macam riwayat, macam-macam jalan, tapi kedudukannya adalah dhaif. Kita kena faham apa maksud dhaif. Dhaif merujuk kepada hadis yang lemah. Lemah itu merujuk kepada sanad. Merujuk kepada sanad. Maksudnya hadis itu dihukumkan dhaif kerana sanad dia. Tapi dia hadis tak? Dia adalah hadis. Sebab itu ulama hadis, macam kamu contoh, kamu dengar apa nama ucapan audio, tak ada suara, tak ada gambar. Kamu boleh beza tak ucapan nada Tun M, Najib Tun Razak, Abdullah Badawi, boleh beza tak? Boleh beza kan? Walaupun kamu tak tengok gambar kan? Sebab kamu dah bergeluman dengan ucapan mereka. Begitu juga dengan ulama hadis. Mereka dengar kata-kata, mereka tahu ini hadis. Mereka boleh tahu. Cuma bezanya mereka hukumkan dhaif pasal sanad. Pasal apa dikatakan dhaif? Sebab rawi ni mungkin ini kurang ingatan sikit. Dia ada sikit sifat yang tak baik contohnya. Dihukumkan dhaif pasal rawi, tapi bukan pasal hadis. Hadis tetap dikatakan hadis. Itu yang disebutkan oleh guru Ustaz Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Zaki Ibrahim sebutnya tu. Bukan bermaksud hadis dhaif itu bukan hadis. Bukan bermaksud kita tak bila sebut hadis dhaif dia bukan hadis. Tak, dia hadis. Dia hadis. Cuma dihukumkan dhaif kerana sanad, bukan kerana matan. Bukan dihukumkan dhaif kerana matan. Tak, dihukumkan dhaif kerana sanad, bukan kerana matan. Matan tetap merupakan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia dikatakan hadis yang dhaif. Tapi ulama ni nak berhati-hati supaya tidak berlaku kesilapan, tidak berlaku pendustaan kepada Nabi. Maka dikatakan hadis yang dhaif itu boleh diamalkan pada fadailul a'mal, tidak boleh diamalkan pada perkara akidah, tak boleh. Perkara asas tak boleh. Tapi pada fadail amal, okey, hukumnya dibolehkan. Maka hadis pun masuk fadail amal lah, iaitu kelebihan amalan menyampaikan 40 hadis Nabi kepada umat manusia. Wa qad sannafa, dan sesungguhnya sannafa telah pun mengarang al ulama radhiyallahu anhum, oleh ulama radhiyallahu anhum. Ni contoh adab Imam Nawawi. Bila sebut ulama radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah redha kat atas mereka. Ni kita kadang-kadang semua bila sebut ulama ni dia sebut nama orang tu PE ya. Dia ingat dalam YouTube ada. Padahal Imam Asy-Syafi'i. Sebutlah Imam Asy-Syafi'i, apa salahnya? Dia panggil PE contohnya. Tak boleh. Itu bukan adab. Kita dengan ulama kita kena beradab. Pasal apa kita beradab dengan mereka? Sebab mereka orang yang Tuhan kasih. Apa bukti Tuhan kasih? Tuhan pilih mereka untuk menyampaikan khazanah ilmu, menyampaikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda Tuhan sayang dekat mereka. Sebab itu Tuhan pilih mereka itu untuk menyampaikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan ni contoh Imam Nawawi ataupun ulama disebutkan di sini, ulama hadis. Dia sampaikan satu hadis ya. Tapi dah berapa puluh ribu jutaan manusia yang meriwayatkan hadis tersebut. Berapa banyak pahala mereka dapat. Tu kata radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha atas mereka. Fi hadzal bab, dalam bab ini, bab menyampaikan mengarang kitab berkaitan dengan menyampaikan 40 hadis kepada umat. Ma la yuhsa minal musannafat, maksud tidak terhitung banyaknya daripada karya-karya. Maksud banyak sungguh. Tapi yang masyhur ni Imam Nawawi ni, karya Imam Nawawi yang paling masyhur. Tapi sebenarnya banyak hadis. Banyak hadis-hadis, 40 hadis yang cerita tentang tentang perkara-perkara agama. Tapi yang kekal ataupun yang kita yang masyhur sampai ni ialah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi memang dia orang tanpa Tuhan bagi kelebihan keadaan yang sangat-sangat banyak. Fa awwalu ma alimtu, maka kitab yang pertama sekali yang aku tahu, alimtuhu yang aku ketahui, sannafa fihi yang dikarang dalam bab 40 hadis ni, Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak. Kemudian thumma Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Ini gelaran yang diberikan kepada Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi, Alim Ar-Rabbani. Abang tak alim sungguh. Thumma Al-Hasan bin Sufyan
An-Nasa'i. Kemudian Imam Hasan Ibn Sufyan An-Nasa'i. Wa Abu Bakar Al-Ajuri, Imam Abu Bakar Al-Ajuri. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaiqun dam khalaiq bermasuk dan makhluk-makhluk manusia-manusia la yuhsa yang tidak terhitung banyaknya minal mutaqaddimin daripada ulama yang terdahulu wal mutakhin dan juga ulama yang terkemudian. Maksudnya banyak seorang ulama yang berebut-rebut mengarang 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengarang dalam satu kitab 40 hadis Nabi. Pasal apa? Nak sampaikan kepada umat manusia. Pasal apa? Nak ambil kelebihan hak Nabi sebut tadi ni. Yang dikatakan dibangkit dengan syuhada, dibangkitkan dengan para ulama, dengan fuqaha, kemudian dikumpulkan bersama dengan syuhada di hari kiamat nanti. Nak ambil kelebihan tu, maka ramailah yang mengarang kitab-kitab yang macam ni. Maka kita walaupun kita tak karang, tapi maksudnya kita menyampaikan juga. Kita menyampaikan juga. Tapi hak depa ni bila karang tu lagi hebatlah, sebab dia akan berkekalan insya-Allah sampai kepada hari kiamat. Wa qad istakhartullah ta'ala jama'a baina hadithan iqtidaan biha ulai al-ma'matil a'lam wa huffazil Islam. Dan aku, kata Imam An-Nawawi, istakhartullah, aku telah pun solat istikharah. Maksudnya bukan karang terus, tak, sembahyang istikharah dulu. Minta Tuhan tunjuk. Minta Tuhan tunjuk nak kumpul hadis ni. Bila nak kumpul hadis ni, maksudnya nak ambil hadis mana? Pertama, boleh karang tak boleh karang. Kemudian bila dah karang dah, nak ambil hadis mana? Sebab hadis Nabi banyak. Nak bagi cukup 40 ni, nak ambil banyak mana? Nak ambil hadis mana? Hadis tu banyak. Maka solat istikharah, minta Tuhan tunjuk, minta Tuhan buka jalan, nak ambil hadis mana? Ini dikatakan para ulama betul-betul hidup berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun macam itulah. Dan bukan nanti nak nikah je istikharah. Kita banyakkan tahu sebab istikharah ni nak nikah lah. Nak kenal ke tak kenal ni. WhatsApp dah, tapi jadi ke tak jadi. Istikharah. Biasalah gitulah. Nak hak ni nak mengarang kitab. Nak mengarang kitab pun solat istikharah terlebih dahulu. Minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Memang Allah Taala ni bila kita solat istikharah, Tuhan tunjuk kat kita. Betul, kau percayalah cakap ustaz. Ustaz bukanlah kita nak cerita, tapi pengalaman tu banyak. Bila kita solat istikharah, Tuhan buka jalan. Memang Tuhan buka jalan. Kadang-kadang kalau ataupun kita solat hajat minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sebab dia bukan Tuhan yang kedekut. Allah dia bukan Tuhan yang kedekut, dia bukan Tuhan yang zalim. Memang bila kita minta tolong, dia akan tolong. Bila kita minta petunjuk, dia akan bagi petunjuk kepada kita. Wa qad ittafaqa al-ulama ala jawazil amali bil hadits dhaif. Dan sesungguhnya bersepakat para ulama mengatakan bahawa harus beramal dengan hadis dhaif. Ni hari ni kau tengok dalam YouTube, timbul golongan-golongan ulama jadian, dia kata apa? Ini hadis dhaif tak boleh amal, bukan hadis sahih. Pasal tak? Pasal tak dalam YouTube? Banyak tokoh-tokoh yang Melayu kita ni lah, baru mengaji hadis sikit, ni hadis dhaif tak boleh amal. Tengok Imam Nawawi kata apa? Ittafaqal ulama, dan sesungguhnya sepakat ulama sepakat kata boleh beramal hadis dhaif. Hang baru mengaji beberapa hari kata tak boleh beramal. Hang kata aku mana? Ini sepakat. Siapa kata? Imam Nawawi. Kalau hang lebih alim daripada Imam Nawawi, okey, kami terima hang. Tapi kalau takat mengaji Quran pun tak hafal, hadis pun tak hafal, harap tengok dalam Google saja, tak edit, so sembanglah. Tengok Imam Nawawi kata apa? Waqad ittafaqal, dan sesungguhnya telah sepakat para ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif, mengatakan bahawa harus beramal hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam masalah fadailil amal. Wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Tapi dia kata walaupun demikian, wa ma'a hadha, kita terangkan, walaupun demikian bukanlah pegangan aku dengan hadis ni. Di mana dia kata aku secara peribadi aku berpegang bukan hadis ni, tetapi aku berpegang dengan sabda Nabi, bal ala qauli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, bahkan aku berpegang dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaib. Apa maksud liyuballigha? Hendaklah menyampaikan, asy-syahidu, orang yang menyaksikan daripada kalangan kamu, al-ghaib, orang yang tidak menyaksikan. Maksudnya macam mana? Satu ketika bila Nabi dah menyampaikan Islam, dah selesai semua, Nabi pun sebut, apakah aku sudah pun menyampaikan Islam? Hal ballaghtu, adakah aku telah pun menyampaikan segala-galanya? Berkata para sahabat, qad ballaghta, sesungguhnya kau telah pun menyampaikan.
Allahumma fashhad. Nabi kita bersabda, ya Allah, saksikanlah. Nabi sebut, ya Allah, saksikanlah. Maksudnya Nabi minta Allah Ta'ala menjadi saksi bahawasanya bahawa baginda telah pun selesai melaksanakan tugas sebagai seorang Rasul sampai habis semua dah. Kemudian kata Nabi, kamu yang dengar ni, kamu yang hadir ni, sampai kepada yang tak hadir, sampai kepada yang tak mai. Maksudnya sahabat hampa kena habaq kepada tabi'in. Hak duduk dalam majlis tu habaq kepada siapa yang tak dalam majlis. Kemudian sahabat-sahabat pula sampai kepada tabi'in. Tabi'in sampai kepada tabi'un tabi'in, sampai. Maka Imam Nawawi ni kata apa? Aku pegang pada hadis ni. Hak Nabi suruh sampaikan kepada orang yang tak tahu ni, sampai kepada orang yang tak erti ni, maka aku sampaikan. Kadang-kadang kita begini. Kadang-kadang kita ada orang dia tak mau mengajar. Pasal apa? Aku ni tak baik lagi, aku ada maksiat, aku ada salah, ada dosa. Kadang-kadang bangsa tak mau sampai ke orang. Tak boleh. Bab salah kita, bab kekurangan kita, bab dosa maksiat kita, itu kita dengan Tuhan kita minta ampun. Bab sampai tetap kena sampai. Tetap kena sampai. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak sampaikan, orang tu dah lah maksiat, tak erti pula. Lagi teruk kawan tu. Sebab itu dalam kitab Al-Madkhal, ada sebuah kitab Al-Madkhal nama dia, karangan Ibnul Hajj. Lebih kurang terbaik ni, Ustaz pun baca dalam muqaddimah sikit. Dia sebut, dia kata antara bentuk tipu daya syaitan, dia kata apa? Tak usah mengajak lah, aku tak ikhlas. Ikhlas lu mengajak. Sebenarnya dia kata kita telah pun ditipu oleh syaitan. Kita ni, kita mengajak bab ikhlas tak ikhlas, cerita nombor 2, mengajak lu sampai dulu. Lepas tu kita perbaiklah diri kita untuk ikhlas. Kita baikilah diri kita untuk ikhlas, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya bagi ikhlas. Minta Tuhan tolong kita, minta Tuhan anugerahkan kepada kita keikhlasan. Tu kena faham. Kadang-kadang ada orang berhujah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Antara kesalahan yang besar apa dia? Kita mengatakan sesuatu yang kita tidak amalkan. Ayat itu kata ulama merujuk kepada orang yang ketika menyampaikan memang niat dia tidak mahu menyampaikan. Itu yang dilaknat. Tapi kalaulah dia nak ketika dia menyampaikan memang dia niat nak beramal, cuma biasalah kita manusia biasa, sekali salah juga, tergelincang juga, itu tidak termasuk dalam ancaman tersebut. Sebab kata Ibnul Hajj, dia kata kalau kita, contoh sebut ayat sebut kesalahan yang besar, dosa besar adalah bila kita kata apa kita tak buat. Lepas tu kita cakap buat baik, cakap buat baik, tiba-tiba kita buat maksiat. Masuk tak? Tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab hati kita niat nak beramal, cuma biasalah manusia, kita bukan malaikat. Dia kata kalau nak tunggu boleh beramal semua dengan ilmu baru nak sahabat kat orang, cuba tunjuk siapa di dunia ni yang boleh beramal dengan 100% dengan ilmu dia. Cuba abang siapa dia? Ada tak? Ada tak atas dunia ni orang yang boleh beramal 100% dengan ilmu dia? Tak ada. Ada saja salah kita. Tapi itu dalam Quran Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tuhan kata wahai orang beriman. Tuhan tak kata wahai ahli maksiat, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Tuhan tak kata macam tu. Tapi Tuhan kata wahai orang yang beriman. Menunjukkan orang beriman pun ada salah dia. Cuma beza kecil besar, itu je beza. Tapi tang salah mesti ada. Sebab itu kata Ibn Hajj, walaupun kita kadang-kadang ialah kita pun tak baik terus mana. Walaupun kita tak baik terus mana, tang sampai tetap kena sampai. Sebab itu tanggungjawab kepada ilmu. Tanggungjawab ilmu dua dia kata. Apa dia? Yang pertama beramal untuk diri kita. Itu tanggungjawab yang pertama. Tanggungjawab ilmu yang kedua ialah menyampaikan kepada orang lain. Dua-dua ni tanggungjawab. Jadi kalau kita contoh untuk diri kita, kita tak beramal lagi, tapi kita dah sampai kepada orang, kita dah tunai satu tanggungjawab, itu menyampaikan kepada orang. Tapi kalau kita tidak amal dan kita tidak sampaikan, dua salah kita.
dua salah kita. Ini Ibn al-Had bahas macam tu. Sebab itu Syair Ramadan Al-Buti dia sebut tentang firman Allah Ta'ala. Tatabat lagu apa? Saya ikut Ustaz terajak P3 lah. Syair Ramadan Al-Buti dia sebut tentang adakah wali Allah dibuat maksiat. Lalu dia baca firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Jadi semua ni apa dah? Fi alladhina yunfiquna amwalahum fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang yang apabila dia melakukan fahishah, benda dosa, fahishah benda yang keji, aw zalamu anfusahum, lalu ataupun dia buat zalim hati dia sendiri, buat maksiat, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia bertaubat terhadap dosa yang dia telah lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah? Maksudnya wali Allah pun ada salah. Itu wali Allah. Yang tak betul apa dia? Bila buat salah tak mau mengaku, bila buat salah tak mau bertaubat, itu salah. Buat salah, buat dosa tak mau bertaubat, ini salah. Tapi selagi mana dia bertaubat, pintu taubat sentiasa terbuka. Kalau kamu tengok YouTube apa cerita hak Ustaz sebut Syekh Sa'id Ramadan Buti, cerita bab ayat ni, dia cerita sambil dia teriak. Maksudnya apa? Walaupun dia tahu dia tu orang, walaupun dia diiktiraf sebagai sangat alim, tapi dia tahu kita ni siapa. Betul, kita semua ni, semua kita buat masalah, semua kita buat maksiat, semua kita buat salah. Cuma seperti mana kata Syekh Sya'rawi, ada satu nikmat yang Tuhan bagi dekat kita yang sangat-sangat besar. Apa dia? Ni'matus sitr, nikmat ditutup keaiban kita. Dosa ustaz kamu tak tahu, dosa kamu pun ustaz tak tahu, Tuhan tutup. Alhamdulillah. Bila Tuhan tutup keaiban kita, orang tak tahu. Bila orang tak tahu, orang pun okey dengan kita. Tapi kalau orang tahu, wal'iyadzubillah. Sebab itu kata Imam Ahmad, andai kata orang mengetahui dosa aku, tak ada, andai kata dosa aku tu mengeluarkan bau yang busuk, tak ada siapa pun yang akan duduk dekat dengan aku. Tu siapa kata? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab itu kita ni, Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata apa? La tuzakku anfusakum, jangan kamu mensucikan diri kamu sendiri, jangan duk rasa kamu hebat bersih dah. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, dan dia yakni Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Jadi kata Imam Nawawi, aku berpegang liyuballighu syahid minkumul ghaib, hendaklah menyampaikan yang menyaksikan daripada kalangan kamu orang yang tidak menyaksikan. Macam kamu sekarang contoh, okey, kamu mengaji dengan ustaz contohnya, jadi kamu sampai pula kepada orang lain. Ustaz dulu, ustaz mengaji dengan ustaz, lepas tu ustaz sampai kepada kamu sampai, biarlah benda ni, rantaian ini sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat kita menyampaikan. Dan mudah-mudahan kita telah pun melaksanakan sunnah Nabi, perintah Nabi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mur'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Apa maksudnya? Allah Ta'ala itu menggembirakan seseorang yang sami'a maqalati, yang mendengari sabdaanku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya, dia bagi ingat sabda Nabi tadi, fa'addaha, lalu dia menyampaikan kama sami'aha, seperti mana dia mendengarinya. Dia dengar macam tu, dia sampai ke orang macam tu juga, maka orang ni akan digembirakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita haraplah mudah-mudahan kita masuk tersebut. Kemudian summa minal ulama, kemudian daripada ulama, insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Tu malam ni kita ada